Okay, nampak? Nampak je. Okay, good. Reflection. Okay, reflection ni when Pravina looks at the mirror while brushing her hair, she will be able to see her appearance in the mirror. Okay, the image of the Pravina in the mirror is the result of reflection. Okay, maksudnya kalau awak tengok cermin, awak objek, yang dalam cermin tu image. Okay, so itu kita panggil reflection. Okay, untuk reflection awak mesti ada exist. Exist ni dia adalah line, satu garis. Okay. Okay, apa maksud exist of reflection? Okay, so dalam Facebook awak tu, okay, dia ada tunjuk kalau macam ni exist dia ialah paksi Y exist. Jadi bila reflection dia jadi bentuk macam ni lah. Dia akan ke kiri atau ke kanan. Kalau Y exist lah. Kalau X exist dia akan ke bawah. Okey. Antara sifat-sifat reflection yang perlu tahu, okey, objek dengan image on the opposite side. Okey, maksudnya objek dengan image tu dia side yang bertentangan. Okey. Okey, lepas tu object and image will have the same perpendicular distance from the axis of reflection. Nanti teacher tunjukkan. The shape and size of the image is the same as the object but the orientation is reverse. Okey, minggu lepas teacher dah explain apa maksud reverse. Maksudnya kalau objek clockwise, image akan jadi apa? Counterclockwise. Counterclockwise atau anti-clockwise. Dia terbalik Itu masuk orientation. The image of point on the axis reflection is the point itself. Okay. Okay, kemudian the properties of an image. Okay, ciri-ciri image. Yang pertama, the image is the same shape and the same size as the object. Shape sama, size pun sama. Okay, number 2, the image has different orientation, inverted side and forms mirror images with one another. Tapi dia punya orientation berbeza. Okay, dia tak macam translation. Okay, macam ni kan, number 1 ni. Yang ni reflection yes or no? Number 1. No. Yes. Okay, dia yes tau sebab exist dia kat sini. Dia punya paksi dia dekat. Okay, paksi dia dekat sini. Allah. Ni. Ni kita panggil exist. Okay, exist. Okay, kalau yang ni teacher panggil reflection ke? No. No, sebab ini arah dia sama. Ini teacher panggil translation yang minggu lepas teacher ajar tu. Okay, yang ini? Yes. Yes, okay. So paksi dia kat mana? So paksi dia kat sini. Okay. Tu paksi dia. Sebab reflection mesti ada exist. Okay. Dia berbeza dengan minggu lepas. Okay. Kemudian kalau teacher bagi soalan, teacher bagi exist, kemudian teacher bagi objek. Soalan dia, teacher bagi exist, lepas tu teacher bagi objek. So awak kena lukis dia punya image dia. Jadi awak akan lukis benda yang sama. Cuma dia arah yang berbeza. Kalau awak ingat masa form 1, kita belajar tajuk simetri. Ini juga teacher panggil simetri. Okay, tapi itu kalau polygon. Polygon ada axis of symmetry. But now kita belajar reflection. Okay, so reflection maksudnya kalau teacher ada objek, teacher ada axis, awak lukis bertentangan. Kalau axis dia dekat sini, objek dia dekat atas, jadi dia akan ke bawah. Betul ke teacher lukis ni? Dia akan ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Okay.
Kalau axis dia menegak macam ni lah. Okay. Okay. Number 2. Okay. Next is Cartesian plan. Okay. Cartesian plan sama juga. Okay. Maksud dia, kalau soalan teacher example 15 soalan teacher describe. Okay. Kalau minggu lepas teacher cakap describe translation. Kalau describe translation, jawapan awak okay. Translation, contoh minggu lepas. Translation to 4. Ni kalau teacher suruh describe translation, ada 2 markah. Iaitu perkataan translation dengan simbol ni lah. Untuk reflection pun 2 markah. Iaitu cara teacher nak describe, teacher tulis reflection. Lepas tu teacher tulis at axis. Contoh. Ni contoh reflection at y axis. Jadi 2 markah. Pertama reflection, kedua apa axis dia. Okay, itu cara teacher nak describe. Okay, so yang ini dia bagi M, kemudian dia bagi M prime. So teacher kata describe the reflection. So jawapan awak apa? Reflection at kat mana? Paksi dia kat mana? X. Yes. Bukan dekat X. Paksi dia ialah okay. So tak buat ayat macam ni pun tak apa. Awak tulis je reflection at X axis. So mesti ada perkataan reflection. Mesti ada perkataan X axis. So 2 markah. Okay. Kalau yang ini macam mana teacher nak describe? Reflect on y axis. Yes. So 2 markah, tulis perkataan reflection. Ejaan mesti betul. Reflection at y axis. Okay. Tak ada ayat penuh pun tak apa. Sebab kita bukan bahasa Inggeris, kita matematik. Yang penting ada perkataan reflection, mesti ada y axis. Okay, kalau teacher laju beritahu Okay. Draw the image. Okay. Now example 16 awak kena draw. Okay. Cara nak draw. Okay. Sebelum ni tadi dia ada bagi tahu. Okay, dia ada bagi tahu. Ni. The object and image have the same perpendicular distance from the axis of reflection. Okay, teacher explain. Apa maksud perpendicular distance from axis? Okay, maksud dia ni. Okay, maksud dia. Okay, maksudnya B ni B prime. Okay, so dia perpendicular lah. Perpendicular distance. Dia mesti 90 darjah. Daripada axis ke image. Okay, A prime pun sama. Ni A prime ke axis 90 darjah. Kemudian jarak dia mesti sama. Kemudian C prime pun mesti 90 darjah ke axis. Kemudian jarak axis ke image mesti sama dengan jarak axis ke objek. Okay, ni boleh tak? Boleh tak? Macam boleh faham tak macam mana teacher nak lukis reflection? Boleh? Boleh. Okay, so maksudnya dia jarak dia mesti sama ke axis. Okay? Kena jarak 90 darjah lah. Kena perpendicular distance. Okay? So kalau bentuk segitiga, awak pun mesti dapat segitiga. Okay. Okay, ni solving. Okay. Exercise Okay, which of the following is a reflection? A, yes or no? Yes or no?
No. 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 Sebab arah dia sama. B? Yes. Yes. Yang ni bentuk apa lah? Bukanlah. Ni dia tak sama shape. So bukanlah. Ini pun so syarat dia mesti same shape, same size. Lepas tu kalau dah same shape, same size, kena tengok orientation pula. Okay, yang ni awak kena lukis. So awak ikutlah. Ikut kotak dia. Okay, ikut kotak dia. So lukislah. So awak kena kira kotak dia. Kalau ni 2, 2. Okay. Mana tu nak lukis? Sini. Okay, so awak lukis. Isi lukis pun tak jelas. Okay, so maksudnya mesti dapat bentuk yang sama macam ni. Okay, berdasarkan kotak. Okay, kalau nombor 3, construct an image under reflection line PQ. Okay, yang ni dia susah sikit sebab awak kena guna jangka lukis. Ni 90 darjah, ni 90 darjah, so jarak mesti sama. Okay. So maksudnya awak kena guna protector pun boleh, awak ukur 90 darjah. Lepas tu guna jangka lukis nak pastikan jarak dia mesti sama. Okay, ni perpendicular distance. Lepas tu dekat sini. Ini A, ni B, ni C. So ni B prime, ni C prime. So A 90 darjah, lepas tu jarak dia mesti sama. A prime. Okay, lepas tu awak sambung. Okay, so dia 90 darjah tu awak boleh guna protector lah nak bagikan dia 90 darjah. Okay, reflection. Okay, yang ni draw the axis. Okay, yang ni pula teacher nak axis. Okay, kalau nak axis, awak buat perpendicular bisector. Okay, form 1 dulu kita belajar. Katakan sini M, sini M prime. Okay, ni titik dia. So jangka lukis awak sini, sini dengan sini. Jangka lukis awak dekat titik ni. Dekat titik M tu. Ke atas, ke bawah. Betul awak sambung. Ini teacher panggil axis. Kalau macam ni dia ada kotak senang. So kalau 2 kotak bagi 2 lah. So bagi 2. So yang tengah-tengah ni lah. Yang tengah ni guna pembaris. So kalau nak draw axis, kalau ada sengit macam ni, kita kena guna jangka lukis lah buat perpendicular bisector. Tapi kalau dia tegak macam ni, awak boleh kira. Kalau ada 2 kotak, so 2 bagi 2. Okay, nombor 6, describe the mapping of reflection of polygon A to the polygon K. Okay, awak tengok A dengan K. Okay, dia so describe. Tadi teacher kata kalau describe apa ayat dia? Describe. 2 markah. Mesti ada apa? Reflect axis. Reflect dengan Okay, mesti ada perkataan reflection. Reflection at, okay. Kalau K, okay, kalau K, dia punya axis dia ialah ini. Axis dia ialah ini. Okay. So itu teacher panggil reflection at y equal 6. Okay. Ramai pelajar dia confused. Okay. Kalau ini teacher panggil x axis, y axis kan? Kalau dekat sini teacher panggil okay, sorry. Kalau dekat sini teacher panggil reflection at x axis. Okay, contoh macam ni kan? Kalau dia dekat sini dengan sini. Jadi A prime dengan A. So reflection at x axis. Tetapi kalau awak punya axis dekat sini. Okay. Katakan axis awak dekat sini. Okay.
So kalau X jawab dekat situ, teacher panggil dia Y sama dengan, kalau sini 2, 2 lah. Okey, apa maksud Y equal to? Maksudnya titik Y dia sentiasa berapa? Berapa? 2. Yeah, 2. Untuk soalan ni, jawapan dia reflection at Y equals 6. Sebab Y dia sentiasa 2. Boleh tak? Boleh. Okey. So itu kalau untuk soalan A. Okey, kita tengok B pula. Okey, B L. L dengan A. Okey, L dengan A. Nak tahu dia punya exist, awak kira berapa kotak? Berapa kotak ni? Teacher tak jelas sangat. A ke L? 6. 6. Okey. So 6 awak bagi 2. Bagi 2, 3. So kalau 3, 1, sini kot. Okey. Jap. Bagi ni 1. Dekat 3 ni. Dekat 3. Okey. Dia 6 kotak kan? So dari tengah-tengah 3. So kalau yang ini pula, jadi macam ni. Okey. Katakan macam ni awak punya Allah. Katakan awak punya Y axis dia kiri kanan kan? Okey, dia kiri kanan. Okey, kalau kiri kanan macam ni, katakan ini A, ini A prime. So kalau dia betul-betul dekat Y axis ni, teacher panggil reflection at Y axis. Tapi kalau soalan awak macam ni, dia ini paksi dia. Okey, kemudian dia sama jarak. Teacher tak panggil Y axis. Okey, teacher panggil ini ialah X equal, contoh kalau 2, 2. Kenapa X equal 2, X equal 2? Sebab X dia sentiasa 2. Okey, kalau 6B, apa agaknya jawapan teacher? Reflection at apa? Cuba tengok X dia berapa? Tengok dekat textbook awak. Tadi kawan awak kata 6 kan? So 6 bagi 2, 3. So 3 daripada 6 ni. Daripada negatif 5. 3 kotak. Betul tak teacher lukis ni? Sekejap. Okey. Ini contoh tadi. Okey. Cuba awak tengok kalau 6 kotak bagi 2 tu berapa? X dia sama dengan berapa? Negatif 2. Negatif 2 Kita salah lukis Sekejap. Okey. So 6 kotak. 1, 2, 3. Oh yes. Okey. Dia dekat sini. 1. Oh, teacher punya lukisan tu salah. Okey, so dia dekat sini. Okay, so lukisan teacher tu tak tepat. Okay, so maksudnya tadi dekat sini. Dekat sini. Apa tadi? X sama dengan? Negatif X sama 2. dengan? Yes, so dia dekat ni. Allah. Dia dekat negatif 2 sini. Dia dekat negatif 2 tu baru dia punya dia center lah. Okay.
Jadi soalan ni B, jawapan awak reflection at x equal negative 2. Okay, teacher ulang. Kalau reflection sama ada dekat y axis ataupun dekat x axis. Tapi kadang-kadang soalan dia bukan pada y axis atau x axis. So dia sama ada dekat sini. Kalau sini teacher panggil y sama dengan 2 contoh. Kalau dekat sini teacher panggil y equal negative 2 contoh. Kalau ni axis dia. Kalau macam ni pula, okay, kalau axis dia dekat sini, so teacher panggil reflection x equal 1. Okay, contohlah kalau ada 1. Kalau kat sini teacher panggil reflection at x equal negative 2. Contoh. Kalau x dia negative 2. Okay. Teacher, Yes. senang tengok kalau dia punya nak tahu X atau Y tu tengok dia punya axis tu lalu dekat mana lah kan. Macam mana okay, so macam ni. Kalau ni teacher panggil x axis. Kalau x axis dia atas atau bawah. Tapi kalau dia bukan dekat x axis, dia akan berada sama ada y sama dengan apa. Okay, y sama dengan apa tu maksudnya nilai y tu sentiasa tetap. Maksudnya dekat sini 2, 2, 3, 2, 4, 2, x dia berubah. Tapi y dia tetap. Tu masuk y sama dengan 2. Okey, kalau ni pula, kalau betul-betul dia dekat y axis, dia akan jadi kiri ke kanan lah. Tapi kalau dia tidak berada di y axis, yang ni teacher panggil x sama dengan 1. Kenapa x sama dengan 1? Sebab y dia berubah. Okey, tapi x dia sama. Contoh titik ni 1, negatif 4, 1, 2, 1, 5. Dia punya y tu berubah tapi x dia tetap 1. Sebab itu teacher panggil nama garis ni ialah x equal 1. Okey. So maksudnya awak kena faham kalau dia kita panggil apa? Horizontal kan? Kalau horizontal ni teacher panggil y sama dengan apa? Kalau dia menegak ni vertical, teacher panggil dia x sama dengan apa? Itu maksud axis dia. Okay? Okay, so untuk hari ni kita tengok reflection sahaja. Okay, nombor 7. Okay, nombor 7 ni awak kena plot dekat dekat Cartesian plan dulu. Awak kena plot dulu. Okay, lepas tu axis dia dekat mana? Identify the axis of the question. Okay, sekejap Okay. Mana?